Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada hari ini untuk kita meneruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi kita mengulang kaji semula topik-topik pembelajaran yang telah kamu pelajari sewaktu kamu berada di dalam kelas. Okey, bersyukur kita pada Allah SWT kerana kita pada hari ini diberikan lagi kesihatan oleh Allah SWT, dan kita bersyukur juga kerana Allah beri kita lagi nikmat iman dan Islam, kerana nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri kepada Allah SWT. Okey, pada hari ini kita akan mengulang kaji topik pembelajaran Tauhid bagi subjek Tauhid tahun 4, iaitu daripada pelajaran kedua yang bertajuk Sifat Wajib, Mustahil dan Harus bagi para Rasul. Jadi pada hari ini kita akan fokus dan kita akan mengulang kaji topik pelajaran untuk pengkhususan yang kecil, iaitu daripada unit 1 yang bertajuk Sifat Wajib bagi para Rasul. Baik, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Okey, baik. Sebelum tu mari kita lihat dulu perbualan seorang guru dan seorang muridnya yang berada dalam kelas, di mana muridnya bertanyakan satu soalan daripada gurunya tentang topik yang akan dia pelajari pada hari ini. Mari kita lihat dialog di antara perbualan seorang guru dan anak muridnya. Ustaz, apakah sifat yang wajib bagi para rasul? Sifat yang wajib bagi para rasul ada 4, iaitu yang pertama as-siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga at-tabligh, dan yang keempat al-fatanah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Macam mana dengan perbualan tersebut? Faham? Okey, maksud kat sini itu adalah yang 4 perkara yang disebutkan oleh ustaz yang tadi, ustaz kepada murid itu tadi, yang mana 4 perkara tersebut adalah sifat wajib bagi para rasul yang perlu kamu tahu dan perlu kamu percayai. Okey, sebelum tu kita lihat apakah objektif pembelajaran yang perlu kamu capai untuk topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik, cuba kamu lihat buku teks kamu dalam muka surat 23. Tengok objektif pembelajaran tu. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui dan mempercayai sifat wajib bagi para rasul. Yang kedua, kamu dapat menyenaraikan sifat wajib bagi para rasul. Dan yang ketiga, objektif pembelajaran yang perlu kamu capai adalah kamu boleh menyebut contoh-contoh peristiwa yang menunjukkan sifat-sifat wajib bagi para rasul tersebut. Ini adalah objektif yang perlu kamu capai untuk topik pelajaran kita pada hari ini bagi unit 1, iaitu yang bertajuk Sifat Wajib bagi para Rasul. Okey, lihat muka surat seterusnya. Lihat muka surat 25. Okey, tengok maksud-maksud daripada sifat-sifat wajib bagi para Rasul. Yang pertama, as-siddiq, yang bermaksud benar. Yang kedua, al-amanah, yang bermaksud amanah. Yang ketiga, at-tabligh, yang bermaksud menyampaikan. Dan yang keempat, apa dia yang keempat? Al-fatanah, yang bermaksud bijaksana. Ini adalah sifat-sifat wajib bagi para rasul yang perlu kamu tahu dan perlu kamu percayai. Ini wajib untuk kamu percaya dengan sifat-sifat wajib bagi para rasul ni. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat pula apakah contoh-contoh peristiwa berdasarkan daripada sifat wajib bagi para rasul tersebut. Pertama, mari kita lihat peristiwa berdasarkan daripada sifat wajib bagi para rasul, as-siddiq, yang ini bermaksud benar. Peristiwa yang boleh kita nyatakan di sini adalah berdasarkan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ni
Nabi Muhammad SAW telah memperlihatkan oleh Allah SWT tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT kepada Nabi Muhammad tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi setelah itu Nabi menceritakan peristiwa yang Nabi alami dan apa yang Nabi nampak kepada penduduk kaum Quraisy lah pada ketika itu. Jadi antara yang baginda pergi ke Baitul Maqdis, di mana sampai di Baitul Maqdis Nabi telah solat dalamnya, dan pelbagai lagi perkara yang Nabi nampak pada ketika itu. Jadi kaum Quraisy ni mereka tak percaya langsung apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ialah sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ni hanya berlaku dalam satu malam. Padahal nak pergi daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis tu memakan masa yang sangat lama, dan daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha mengambil masa jarak perjalanan yang sangat jauh. Jadi mereka tak percaya langsung. Kaum Quraisy mereka tak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada dalam kalangan mereka bertepuk-tepuk tangan. Bukanlah mereka bangga dengan apa yang mereka dengar daripada Nabi Muhammad, malah mereka memperlekehkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan ada yang mendengus, kerana tidak mempercayai kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika itu cerita tersebut telah tersebar ke seluruh kota Mekah. Jadi kaum Quraisy telah bertemu Sayyidina Abu Bakar, yang mana mereka bertemu Sayyidina Abu Bakar adalah untuk mendapatkan penjelasan ataupun pendapat daripada sahabat Nabi tersebut lah. Okey, lepas tu Sayyidina Abu Bakar bertemu Rasulullah SAW untuk Nabi jelaskan semula tentang peristiwa yang Nabi alami pada peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itu, sewaktu sahabat Nabi iaitu Sayyidina Abu Bakar ni bertemu Rasulullah, ketika itu mereka dikelilingi oleh kaum Quraisy. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang sifat-sifat Baitul Maqdis, supaya orang kaum musyrikin ni dapat mendengar tentang kehebatan Baitul Maqdis, sifat-sifat Baitul Maqdis dan peristiwa-peristiwa yang Nabi alami sewaktu Nabi di-Isra' Mi'rajkan pada ketika itu. Jadi mereka mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan daripada firman Allah dalam surah An-Najmi ayat 3 hingga 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najmi ayat 3 hingga 4. Okay, sekarang mari kita lihat pula peristiwa berdasarkan sifat wajib bagi para rasul, iaitu al-amanah, iaitu amanah. Peristiwa yang dapat kita pelajari adalah berdasarkan daripada perniagaan Khadijah binti Khuwailid, yang mana pada ketika Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, baginda telah membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid ke Syam. Jadi pada ketika itu beliau iaitu Khadijah binti Khuwailid adalah merupakan seorang wanita yang sangat hartawan, yang mana beliau ni akan mengupah orang lelaki untuk menguruskan perniagaannya. Jadi pada ketika itu Khadijah binti Khuwailid ini mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, tentang kebenaran kata-katanya, kehebatan amanahnya dan ketinggian akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana pada ketika itu Khadijah binti Khuwailid telah mempelawa Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangan beliau ke Syam untuk dijualkanlah, untuk didagangkan di Syam. Jadi Rasulullah SAW pun menerima pelawaan Khadijah binti Khuwailid tersebut, dan Nabi Muhammad pun pergi ke Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Dan pada ketika itu juga Khadijah ni dia menghantar Maisarah, yang mana Maisarah ni adalah merupakan seorang pembantu lelaki
untuk mengiringi sepanjang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Syam. Jadi setelah mereka berdua iaitu Rasulullah dan Maisarah ni pulang ke Mekah, Khadijah binti Khalid menyaksikan satu keuntungan sangat hebat, yang mana keuntungan yang baginda perolehi itu, iaitu Rasulullah bawa balik keuntungan tu, Khadijah binti Khalid tidak pernah memiliki dengan keuntungan sangat hebat tersebut. Jadi Maisarah memberitahu kepada Khadijah yang mana Rasulullah ni merupakan seorang yang sangat jujur, merupakan seorang yang tajam fikiran, orang yang yang paling penting adalah Rasulullah merupakan seorang yang sangat amanah. Jadi pada ketika itu perniagaan Khadijah binti Khalid ini meningkat dengan lebih mendadak dan mendapat keuntungan sangat lumayan dengan sebab sifat amanah Nabi ni, dengan kehebatan sifat amanah Nabi ni telah menyebabkan keuntungan barang dagangan Khadijah binti Khalid meningkat dengan lebih tinggi, yang mana keuntungan tersebut tak pernah Khadijah binti Khalid memiliki pada sebelum. Sesungguhnya secara umumnya para rasul memang bersifat amanah. Contohnya ialah ayat yang merakamkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana firman Allah Subhanahu taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni lakum rasulun amin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Surah Asy-Syu'ara ayat 107. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat pula sifat wajib bagi para rasul yang ketiga, iaitu at-tabligh, yang bermaksud menyampaikan. Apakah contoh peristiwa yang dapat kita nyatakan berdasarkan sifat wajib bagi para rasul tersebut? Iaitu peristiwa pada ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di dalam Gua Hira. Dan setelah itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah daripada surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Dan perkara tersebut telah menyebabkan kegoncangan jiwa kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud kat sini, Nabi berada dalam keadaan ketakutanlah ketika mana malaikat Jibril datang kepada baginda untuk menyampaikan wahyu yang pertama tersebut. Jadi setelah Nabi tenang jiwanya dan tidak merasa gentar, dan Nabi bersedia untuk menerima wahyu yang seterusnya. Dan setelah itu wahyu pun mula turun satu persatu, dan antara wahyu yang pertama diturunkan setelah Nabi tenang adalah surah Al-Muddassir ayat 1 hingga 5. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, firman Allah Subhanahu taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu Wallahu ya'asimuka minan nas Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, baik. Sifat wajib bagi para rasul yang keempat pula adalah al-fatanah, yang bermaksud bijaksana. Apakah peristiwa yang dapat kita nyatakan berdasarkan sifat wajib bagi para rasul tersebut? Kita boleh bagi peristiwa sewaktu mana ketika Mekah dilanda banjir, yang mana pada ketika itu habis berlaku banyak kerosakan di kota Mekah lah. Jadi pada ketika itu penduduk Mekah telah bergotong royong untuk melakukan pembersihan di dalam kota Mekah. Jadi pada ketika itu ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat untuk meletakkan Hajarul Aswad
di tempat asalnya. Sebab apa? Pada berlakunya banjir, Hajar Aswad telah terpisah dari tempat asalnya. Jadi ketua-ketua kabilah ni mereka berselisih pendapat lah untuk siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Jadi mereka telah bersetuju siapa yang datang awal, maksudnya siapa yang mula-mula masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan harinya, dialah yang layak untuk menghakimi bagi menyelesaikan perkara tersebut. Jadi pada keesokan harinya ternyata Rasulullah SAW merupakan orang pertama memasuki Masjidil Haram. Jadi ketua-ketua kabilah ni ataupun kaum Quraisy ni dia mengamanahkan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi dengan kebijaksanaan yang al-fatanah, dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad membentangkan kainnya dan meletakkan Hajar Aswad ke atas kain baginda. Kemudian ketua kabilah ni ataupun kaum-kaum Quraisy ni dapat mengangkat bersama-sama mereka antara mereka tanpa berlakunya pergaduhan dan perselisihan pendapat. Mereka dapat mengangkat bersama-sama dan dibawa ke tempat asalnya. Jadi yang mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad telah mengangkat Hajar Aswad tersebut dan meletaknya ke tempat asal. Jadi daripada peristiwa tersebut, kaum Quraisy berpuas hatilah. Mereka sangat-sangat berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan kebijaksanaan Rasulullah dan sifat amanah Rasulullah SAW, dengan demikian Nabi digelar sebagai Al-Amin, iaitu yang bermaksud yang dipercayai. Berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okey, baik. Itu adalah contoh-contoh peristiwa yang perlu kamu tahu berdasarkan daripada sifat-sifat wajib bagi para rasul tersebut. Apa yang pertama? Pertama adalah as-siddiq yang bermaksud benar. Yang kedua al-amanah yang bermaksud amanah. Dan yang ketiga at-tabligh yang bermaksud menyampaikan. Dan yang keempat adalah al-fatanah, yakni bijaksana. Jadi kamu perlu ingat contoh-contoh peristiwa daripada sifat-sifat wajib tersebut. As-siddiq apa contoh peristiwa? Iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Amanah peristiwa ketika Nabi membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam. Dan yang ketiga at-tabligh, yang mana pada ketika itu Nabi disampaikan wahyu daripada malaikat Jibril, iaitu wahyu yang pertama. Dan yang keempat iaitu al-fatanah. Ini bijaksana, yang mana pada ketika itu kota Makkah dilanda banjir dan ketua kabilah berselisih pendapat siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Jadi Rasulullah dengan menggunakan kebijaksanaan baginda dapat menyelesaikan masalah tersebut. Itulah contoh-contoh peristiwa berdasarkan kepada sifat-sifat wajib bagi para rasul. Okey, sebagai kesimpulan yang dapat kita perolehi pada topik pembelajaran kita pada hari ini adalah kita juga sebagai manusia seharusnya boleh melakukan perkara-perkara yang berdasarkan sifat-sifat wajib bagi para rasul. Contohnya as-siddiq benar. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa berkata benar. Jangan suka berbohong. Kalau melakukan satu perkara, berkata benar. Jangan melakukan satu pembohongan. Seterusnya amanah. Kalau orang minta kita memegang barang dia dengan baik, maka kita diamanahkan untuk menjaga barang dia dengan baik. Seterusnya
menyampaikan at-tabligh. Kita juga sebagai manusia, umat manusia, hendaklah sentiasa menyampaikan perkara-perkara yang baik kepada saudara-saudara kita. Dan al-fatanah, bijaksana. Contohnya kita bijak dalam menyelesaikan suatu perkara. Contohnya kita lihat kawan kita bergaduh atau apa saja pun, contoh kalau kawan kita bergaduh, bagaimana kita nak menggunakan al-fatanah kita untuk menghalang pergaduhan tersebut, dan mudah-mudahan diorang boleh berbaik semula. Jadi perkara-perkara sifat wajib bagi para rasul kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian untuk menjadi seorang umat Islam yang lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah. Jadi kita perlu mempercayai sekuat-kuatnya terhadap sifat-sifat wajib bagi para rasul tersebut. Okey, baik. Jadi sampai di sini dahulu kelas kita pada hari ini. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.